أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 14, baris yang ke-7 daripada bawah. Baris yang ke-7 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan beberapa, yakni beberapa ramai daripada orang yang di dalam menyesal, yang terputus padanya pada ini akabah ilmu. Dan orang yang menjalani akabah ilmu, diputus akan dia akan akabah ilmu, diselesai akan dia akan akabah ilmu di dalam masa yang sedikit, masa yang sekejap. Dan lainnya berulang-ulang padanya pada menjalani jalan ilmu 70 tahun. Dan segala pekerjaan itu, sekalian segala pekerjaan dengan tangan, yakni dengan rentahan Allah Azza wa Jal. Dan beberapa ramai daripada orang yang di dalam menyesal, yang terputus padanya pada akabah ilmu. Beberapa ramai orang yang menyesal, yang terputus padanya pada akabah ilmu. Dia dalam keadaan tidak menyelesaikan akabah ilmu, dalam keadaan dianya menyesal. Kenapa? Kerana tidak menjalani jalan ilmu akabah yang pertama. Akabah yang pertama yang terputus padanya, yakni yang terputus daripada sampai kepada maksud. Dia belajar, contohnya tak selesai belajar, dia berhenti. Maka ramailah dalam keadaan menyesal. Sebab kemudian barulah nak belajar semula. Terdahulunya belajar juga sedikit-sedikit, tetapi tak berapa lama berhenti. Akhirnya dalam keadaan menyesal, kan tak sampai kepada maksud ketika belajar tu. Fardu ain pun tak lepas. Awal-awal berhenti, contohnya lah. Kadang-kadang fardu ain beres lah. Ini contohlah, kita kata belajar di pondok. Belajar di pondok ni bagai-bagai rintangan lah.
Bagai-bagai cubaan belajar pondok ni, dia tak sama dengan belajar sekolah. Belajar sekolah ni, semua orang sokong belaka. Tua, muda, hok nak mati esok sekarang pun, sokong sangat-sangat. Tapi kalaulah nak belajar pondok, ramailah tukang menghasutnya. Awak nak atur anak pondok, nanti nak makan apa budak ni? Gelap masa depan. Nak makan apa? Makan pasir lah. Moga tak sekolah, tak ada CJ. Nak makan apa? Nak makan apa? Tak tahulah. Cuba tengok orang belajar pondok, ada duduk kampung. Makan apa? Makan nasi lah. Macam orang juga. Orang makan lauk ayam, dia makan lauk ayam. Orang makan lauk daging, dia makan lauk daging. Orang duit banyak, dia makan ayam somok-somok. Orang duit, kalau orang tak ada duit, makan ayam jarang-jarang sekali. Gitu je lah. Sama je. Kuru sama kuru, gemuk sama gemuk. Ku kan ni kau duduk pondok. Ku kering tinggal kulit dengan tulang je. Dan nak makan apa? Ni. Ramai yang menghasut. Lepas tu duduk pondok pula. Lah. Dia tak sama dengan duduk sekolah. Keadaan lah. Apa? Yang panggil apa ni? Mengapa hak kelengkapan sekolah tu apa? Mengapa? Hak kelengkapan sekolah tu. Kan sekolah kan dilengkap serba-serbi kan? Dah bukan pelajaran. Silibus tu pelajaran. Ni sekolah-sekolah dia asrama comel, kati comel, lembek, tebak, tandah, prasarana. Prasarana. Duduk pondok. Pitu tandah tu pun kalau gitar nampak orang berok. Pitu dah lah. Dia punya esei pun apa? Esei tau. Esei tu hak dua ada se je tinggal. Kole. Kunci pula tak ada, kena sendar gitu ya. Pada sendar. Sendar dengan berdi air. Sebab air tu kena ambil luar, bukan air ada dalam tandah. Sendar dengan berdi, takut orang salah masuk. Tapi pitunya atas kalau tengok, mulut berok. Kalau orang jenis ngosek. Gitu. Hak pondok. Skodo. Hak tu hak pondok sekarang. Hak pondok dulunya tak ada tandah. Lepas tu masuklah hutang. Malam-malam tak berani. Lepas tu kena apa? Kena panggil tu. Kena cerdik apa? Kena kena apa tu? Hak kena cerdik sikitlah. Dah malam-malam ni, nak macam mana? Faham lah. Lepas tu gandeng jatuh mana? Jatuh dalam hutang. Lepas tu nanti pijak pula. Logat tu. Pada ni prasarana tak ada. Ada mak ayah dia atas anak dia pondok, dia tengok tu. Dia balik, tak lena tidur, mak. Anak aku nak berok macam mana, dia kata. Berok je. Anak aku nak berok macam mana. Tak apalah. Dah tandah dia, tak apalah. Dia nak berok macam mana. Dia berok lah sebulan lagi masa dia balik rumah dia. Sebulan no. Holah, dia out lah sebulan. Ya tak faham. Kenapa? Lock je biar. Pandailah dianya. Dah sakit perut lagi mana lagi? Kena tahan sebulan. Sipang dia boleh sebulan. Lepas balik rumah barulah lepas. Gitu. Kata. Biar ke dia lah kata. Pandai-pandailah disipang. Jangan-jangan tu kalau pergi buat manja kok. Mari je mak ayah. Terjun lari masuk dah kereta lalulah. Tambuh dah lah. Ada ni. Dia kena letak sabar. Ni pondok. Nak dia duduk tu payah. Nak dia belajar tu payah. Malah payah lah. Mari duduk pondok. Semua kita jauhi belaka. Kita arak lagi. Kita ni jauhi tak pandai. Tak pandai nak baca, tak pandai nulis budak-budaknya. Lepas tu macam mana? Sabar. Boleh belajar. Tak lama mana, macam-macam hal lah pulaknya.
nak kerja lah, nak bining lah. Nak kerja apa? Mak ayah tanggung dah. Hak mak ayah pulau tu terpaksa kena kerja lah. Mak ayah tak ngaku anak, duduk pondok. Mak ayah tak ngaku anak, duduk pondok. Faham tak? Siapa tangga tu no? Tak ngaku anak. Tak pergi balik rumah kerana sekolah molek-molek masuk pondok. Ada berlaku seumpama tu. Tapi anak dia akhir jadi tok guru. Kemudian mak ayah terimalah. Tapi mula-mula belajar tu siapa yang tanggung? Abang dia tanggung tanpa pengetahuan mak ayah dia. Kalau mak ayah dia tahu, ngabang-abang dia buang. Tapi mak ayah tak tahulah. Abang tanggung secara sembunyilah. Lama barulah mak ayah dia terima. Buang di keluarga duk pondok. Kerana belajar comel-comel, boleh masuk universiti, tiba-tiba tak mau pergi universiti nak masuk pondok. Kalau hok dak pas sekolah dak cerdik, perangai buruk pula, tu kita tak pondok lah tu. Hak tu, tak apalah. Hok ni hok boleh masuk universiti nak cerdik ni. Tu cubaan kalau cerita bab masuk pondok kok, macam-macam ceritalah. Terpaksa kena kerja. Bila belajar kerja, tak boleh nak belajar lah. Akhirnya berhenti. Kemudian misalnya lah dulu duduk pondok, lepas tu berhenti. Tu ramai orang yang menyesal, kata Imam Ghazali. Kenapa? Kerana yang terputus padanya, kenapa tak sampai maksud dia belajar. Sekat jalan belajar, ramai yang menyesal. Dah pondok, TV tak ada. Sekarang je mewah. Sebab apa? Masing-masing ada telefon. Dulu tak ada. Tak ada ni. Tak ada TV, tak ada radio, tak ada apa. Lah kawasan pondok pula, tak ada orang perempuan. Tak ada orang perempuan. Kalau sekolah ni boleh ngorak. Duduk opang duduk sebelah belakang ke. Boleh ngorak. Duduk pondok tak ada. Ada ni. Mana duduk dalam tu senyap, sungguh dalam tu. Tu hak nak belajar sendiri dah tu. Oleh kerana tak ada belanja, kena kerja, akhirnya sekat jalan. Hak setengahnya pula, pok nak, anak tambuh. Tu dia kata pondok tu. Kenapa pondok? Pok nak, anak tambuh. Pok ayah dia sungguh sangat. Dia atau anak di pondok. Ataulah anak pondok. Sudah atau tu, mak ngayah gi tempat lain beli belah lah. Beli apa semua. Sampai ke rumah, cokoh dah rumah anak dia. Cokoh dah rumah anak dia. Yang mana pondok tu jalan besar. Berhari 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo berhari. Jauhnya dalam hutan pondok ni. Mana kita kata kok, tak boleh balik dah dia. Nak ambil mana? Nak balik ke mana? Bukan tepi jalan besar. 2-3 kilometer tu masuk dalam hutan. Kiranya boleh tahu pagi tu lah. Apa dia kira lah. Budak cerdik kan. Keluar atas jalan kampung pun. Takkan tak ada motor lalu. Takkan kau dah ambil budak jalan seorang diri gitu. Ambil atau luar. Dia nebah. Ayah mak ayah pada rumah. Ada dah anak di rumah. Gitulah. Pok nok dia panggil. Bukan nok. Cubaan. Tapi kemudian. Menyesal lah. Lepas tua-tua, Allah lah. Tak napuk tinggal belajar agama. Yang mak ayah hantar ke pondok tu. Dah ditambah nak macam mana? Tak ada nak paksa duduk pondok ni. Hak suka rela duduk pondok pun. Kadang-kadang sekerak jalan. Ramai orang yang menyesal. Yang terputus padanya, pada akabah ilmu dengan bahawa tak siapa pada maksud dia belajar. Ini Mazali cerita bab akabah ilmu. Bonggok ilmu. Akabah yang sangat payah. Tetapi nak capai apa yang dimaksud, tidak ada jalan lain melainkan jalan ilmu. Apa yang dimaksudnya? Redha Allah subhanahu wa ta'ala. Bila Allah redha, yang dimaksudnya adalah syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita maksud apa? Yang kita tuntut, yang kita nak apa dia? Kita akan jawab syurga lah.
Yang kita nak, yang kita maksudkan adalah redha Allah. Redha Allah dapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita ni biasa nak syurga. Nak syurga. Alladzina amanu wa amilus salihat. Jadi nak jadi beriman, fardu ain tauhid kena selesai molek-molek. Nak jadi beramal soleh, fardu ain tauhid kena selesai molek-molek ilmu dan amal. Tak ada jalan lain. Kalau jalan ilmu tidak dijalani, cerita nak syurga, itu semua angan-angan kosong yang dicela pada syarak. Angan-angan kosong. Sebab apa? Amalan tidak akan diterima tanpa ilmu. Wa qadimna ila amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Yang mana kami terdahulunya melakukan amal-amal ibadah. Maka kami jadikan akannya, maka telah mendahului akan kami. Dahulu atas dunia melakukan amal ibadah mereka ni. Dahulunya atas dunia mereka melakukan amal ibadah. Tapi kami ni Allah Ta'ala jadikan amal ibadah dia haba'am mansura, debu yang bertaburan, tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Yang pertama, akidah tidak betul. Yang kedua, kenapa tak terima? Amalan tidak betul tanpa ilmu. Kenapa jadi debu yang bertaburan? Hati tidak ikhlas, riya, ujub, takabur, hasad. Tapi masih hidup atas dunia melakukan amal-amal kebaikan. Itu dia panggil angan-angan. Payah ilmu ni. Tapi nak capai maksud, apa yang dituntuti, apa yang dikeloki, tidak ada jalan lain. Melainkan jalan ilmu. Fardu ain tauhid, pekoh tasawuf sekurang-kurangnya. Ini majlis tekan yang terdahulu. Manfaat ilmu ni amat banyak. Kemudian yang ditakuti dalam ilmu ni amat banyak. Ramai yang berpaling daripada ilmu mazalik katalah dah sesat. Itu mudah je. Tak belajar fardu ain sesat. Itu je. Tak suruh ikut lain lah. Sebab itulah syarak menghukumkan fardu ain wajib atas seseorang. Kenapa wajib atas seseorang? Kerana kalau tidak sesat. Terutama sekali fardu aqidah. Ramai orang yang belajar tetapi tergelincir. Belajar tidak bersungguh, belajar tidak witumpuan. Belajar juga dengar dia buat rasa macam payah, buat rasa macam berat. Lepas tu dia pun tak ambil peduli. Makin-makin tergelincir juga, tak jadi apa juga. Nampak macam tak ada telinga, tapi tak fokus. Sebab apa? Sebab ia letak dah. Mula-mula payah. Dia letak dah ayat payah. Ada. Kalau masuk je ilmu tauhid, awal-awal lah ayat tu keluar mulut, payah, dia kata. Bila payah, orang mengajar, adakah dia berpaling, dia lari dia majlis ilmu? Tidak. Tapi dia letak payah, maka dia pun tak ambil heran. Tergelincir kita Imam Ghazali. Dia letak payah. Dia kena letak. Jangan letak payah awal-awal. Sebab orang lain boleh belajar comel-comel. Mula-mula tu sulitlah sikit. Biasalah kita kosong. Pelik apanya. Biasalah. Tapi kalau kita letak payah lalu dah, lepas tu nak jalan macam mana? Kalau letak payah lalu dah. Jadi seolah-olah kita ni buat diri sendiri macam bodoh sangat. Dah selama ni belajar ilmu dunia, tak pernah bunyi payah pun. Sebab apa? Sebab nak sungguh, minat, cerah masa depan. Nampak dunia akan dapat. Tak bunyi pun payah. Tapi ngaji agama, ambil dari permulaan, asas tak ada, letak payah lalu dah. Letak payah lalu dah. Mana apa? Dia buat diri dia macam bodoh. Jangan buat diri macam bodoh. Tuan dia otak comel dah. Tuan dia otak molek. Otak yang Tuhan beri comel molek itu, puluh-puluh tahun dah kita guna untuk ilmu dunia. Kering dah otak tu duduk belajar ilmu dunia. Sebut belajar ilmu agama, dia kata payah lalu dah. Mana apa tu? Dia memperbodohkan diri sendiri. Hak Tuhan beri akal tu, dia tak syukur betul-betul.
Dahlah akal tu sepenuhnya digunakan untuk belajar ilmu dunia. Kemudian nak belajar ilmu agama. Nak belajar ni, yang menjalani ni bukan yang lari. Tapi dia belajar tak sungguh, dia belajar tak fokus, kita gelincir juga. Ada ni. Ada yang seumpama tu. Tak lari, tapi dia macam tak mau ambil. Payah. Terutama sekali ilmu tauhid. Dia kata payah. Ilmu fiqh minat, senang dia kata, mudah. Ilmu tauhid tambah, payah. Lepas tu berpaling daripada ilmu, tidak. Tapi dia tak ambil heran. Ada yang seumpama tu, terlincir juga. Ada orang yang belajar tapi salah jalan. Dalam keadaan tercengang, hairan, tak tahu je pangkat. Belajar sangat-sangat. Lepas tu susunan ilmu, fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf, jaga ke tidak? Kemudian belajar-belajar tu keutamaan ilmu. Belajar tauhid permulaan, fardu ain sudahlah. Belajar fiqh permulaan, fardu ain sudahlah dulunya. Nak belajar fardu kifayah kemudian. Kena fokus pada keutamaan. Nak belajar ilmu tasawuf, fardu ain lah dulunya. Hak dalam-dalam tu kemudian. Jaga keutamaan. Tak jaga. Yang pertama, tak jaga tertib ilmu. Yang kedua, tidak jaga susunan ilmu. Akhirnya, Imam Ghazali kata, tercengang, tak tahu paleko. Dengar-dengar sangat. Bicara bab pegangan, tak lepas. Belajar sangat-sangat. Bab semayang pun tak lepas. Ada ni. Ni apa? Orang yang salah jalan ketika belajar. Tak ikut tertib ilmu dan tidak ikut keutamaan ilmu. Ni. Hak Mazali kata ni, memang berlaku di kalangan orang yang berpaling daripada ilmu dan berlaku kepada orang yang tidak berpaling daripada ilmu, belajar. Hak berpaling dari ilmu tu sesak awal-awal dah tu. Hak tu tak bincang dah tu. Hak tu tak bincang dah tu. Ada ketika-ketika tertentu, marilah nak buat amal. Bawalah keluarga nak buat amal. Lepas tu ilmu, belajar ke tak? Diri dan keluarga, tak peduli. Hak ni sesak daripada awal dah ni. Mari bermusim je lah. Tapi mari bermusim pun kita terimalah. Sebab apa? Kita nak beri nasihat. Nak beri pengajaran. Peluang biar orang amal tu beri pengajaran. Bukan mari nak buat amal tanpa ilmu. Dia mari nak buat amal, beri pengajaran. Ramah beri pung. Mari nak buat apa tu? Nak buat amal sunat. Kita beri pengajaran, bab ilmu. Ada ni. Ambil peluang molek. Hak mari musim tertentu tu tak usah duduk halau lah. Tak usah duduk kerling-kerling lah. Mari dah, mari dah. Pada ni, mari dah. Dia ada grup dia. Sek-sek dia. Sek ni bukan kita grup-grup. Mari dah grup dia. Adalah grup-grup dia nya. Lepas dah 2-3 malam dah. Tak ada mari grup tu, masjid ni. Mari. Kita tak mari dah. 2-3 malam lepas kan ada satu grup kan. Malam tu je. Malam mari buat ibadat. Ada grup tu. Sama sekali grup tu. Mari ramai pula. Lepas tu dia nak atur pula dah dalam masjid tu. Dia nak atur pula dah. Ada masjid tu duduk belajar tapi dia atur pula. Mari. Lepas tu nak kondeng pula. Itu nak mari. Lepas tu dia mengajar juga. Kamu siapa? Mari setahun sekali. Duk sibuk buat apa? Duk kondeng buat apa? Dia mari. Buat ngucap. Ramah je. Lepas tu hilang semula. Tunggu nanti. Seminggu 2 lagi. Penuh pula. Rapat tangga belakang. Besar kecek penuh buat mari. Lepas tu ilmu. Yang masjid surau tu tiap-tiap masa bunyi orang mengajar tu. Ambil heran ke tak? Tak. Ni. Ini golongan yang berpaling ilmu. Lepas tu sesak kata Imam Ghazali. So duk cerita lah tu. Tapi hak mari tu kita ra'i, kita beri panduan. Jangan turut kehendak dia mari nak amal dengan jahil. Jangan. Jangan ada kita turut di mari amal nak amal. Amal apa tapi ilmu.
Ini. Mudah-mudahan mai ramai-ramai tu lekatlah. Lekatlah segelintir. Akhirnya mari sentiasa, bukan mari ikut masa dok dan ramai-ramai tu kan. Bila dengar pengajaran-pengajaran, maka lekatlah, kita kata terbuka hati. Adalah gitu. Sampai habis orang lain tak ada belaka dah, dia kekal istiqamah. Biasalah. Ada ni. Tapi berpaling di ilmu, waktu susah. Yang kita nak fokusnya orang yang belajar. Yang duduk masjid 5 waktu, kuliah agama, mereka tidak berpaling. Mereka tunggu tiap-tiap kuliah agama. Macam mana belajar tu? Menjalan-jalan ilmu tu jalan betul ke tak? Susunan betul ke tak? Keutamaan betul ke tak? Hak ni. Pandai ni. Hak ni tanggungjawab yang paling besar kepada orang yang mengajar. Dan tanggungjawab yang paling besar kepada yang mengatur kuliah pengajaran. Saya lagi dah tu. Orang yang belajar, dia bertanggungjawab atas diri dia sendiri. Tetapi orang yang baru nak belajar ni, dia tak erti. Dia tak pandai nak susung. Sebab dia mari daripada kosong. Dia mari nak tak ada telinga sahaja. Yang paling besar tanggungjawab adalah orang yang mengajar. Tak lagi dah tu. Bukan orang belajar tidak bertanggungjawab atas di sini. Bukan. Dia akan dipersoal oleh Allah di hari akhirat. Sebab dia sama-sama mukallaf. Akhir balik kan. Orang yang belajar tak boleh letak kepada orang mengajar. Kepada orang yang atur kuliah pengajaran. Dia bertanggungjawab atas diri sendiri. Akan dipersoalkan di hari akhirat. Yang mengajar ni lagi besar tanggungjawab. Mengajar untuk apa? Mengajar untuk kehidupan. Mengajar untuk kehidupan. Untuk dapat duit belanja. Kehidupan keluarga. Mengajar untuk kehidupan. Mengajar kerana tanggungjawab amanah kepada ilmu. Mana ilmunya? Orang mengajar tu sendiri ilmunya lengkap. Ilmu fardhu ainnya lengkap. Nak mengajar ilmu tauhid fardhu ain boleh. Nak mengajar ilmu fardhu ain fiqh boleh. Nak mengajar ilmu fardhu ain tasawuf boleh. Sebab dia belajar betul-betul 3 ilmu ni. Sebab dia nak mengajar, dahulu dia mari daripada belajar. Belajar dia tu betul dok jalan. Masa dia belajar tu betul dok jalan. Ni mula-mula ni. Dan sekarang ni orang belajar betul dok jalan. Orang mengajar, dulu dia belajar ke tak? Dulu dia belajar. Betul dok jalan dia belajar. Dia belajar ikut susunan ilmu dok. Ikut keutamaan ilmu dok. Masa dia belajar fardhu ain tauhid dia macam mana? Masa dia belajar fardhu ain fiqh dia macam mana? Masa dia belajar dulu, sekarang ni orang lain belajar dengan dia. Dia belajar dulu macam mana fardhu ain tasawuf dia. Kalau dia belajar mengikut tertib ilmu, tamat ilmu, dia pun berilmu ilmu yang sebenar-benarnya. Maka dia pun mengajar mengikut sebagaimana dia diajar oleh guru dia terdahulu. Tapi kalau dia pun masa belajar tak ikut jalan tersunat ilmu, tak ikut tamat ilmu, fardhu ain tauhid, fiqh, tasawuf, cakap-cakap, kemudian boleh berceramah, dia ceramah ikut jahil dia. Ni faham tak ni? Akhirnya mengajar hanyalah untuk kehidupan. Nak kerana tanggungjawab amanah ilmu, ada ilmu ke tidak? Masa belajar tu betul ke tak? Ni Ahmad Zahid kata, ramai yang belajar tapi salah jalan. Bila dia ada ilmu yang tak betul, dia pun akhirnya boleh berceramah, halwa telinga. Sebab semua orang mari daripada belajar belaka. Betul tak betul masa belajar? Betul masa belajar. Niat betul ke tak masa belajar? Situ pula. Ini kata Mazali kata akabah ilmu ni akabah yang sangat sukar, yang sangat payah. Ada. Belajar betul lah. Belajar agama tu macam mana susunan kuliah agama. Masa kita belajar. Kemudian tanggungjawab ilmu, amanah ilmu kena menyampaikan. Jadi kalau belajar tu betul jalan, insya-Allah menyampaikan betul jalan. Hak menyampai betul jalan ni lah
mudah-mudahan yang mari nak belajar yang tahu hala tuju tu jadi betul jalan dia. Dia mari belajar nak tak ada telinga je. Dia tak tahu pun nak belajar mana dulu, tak tahu. Tapi apabila yang mengajar tu ajar betul dengan tertib ilmu, keutamaan ilmu yang mari tak tahu hala tuju tu, akhirnya ada hala tuju. Ada ni. Tapi kalau yang mari mengajar tu tertib ilmu pun tidak ada pada diri sendiri, keutamaan ilmu pun tidak ada, akhirnya halwa telinga. Yang mari kosong tu balik kosong. Fardhu tauhid tak tahu ke mana, fardhu fiqh tak tahu ke mana, fardhu tasawuf tak tahu ke mana. Yang mari nak belajar tu hak dia tahu dah nak belajar hak mana. Ada juga dia mari belajar tu dia tahu dah tertib ilmu tauhid fiqh tasawuf. Tauhid fiqh tasawuf ni luah ilmu dia, keutamaannya fokus pada fardhu ain dia tahu. Tapi pergi pada kuliah-kuliah hanya halwa telinga. Terpaksalah pula pergi tempat yang jauh daripada masjid kampung sendiri. Hanya orang hak nak belajar ada hala tuju, yang mengajar tak ada hala tuju. Yang belajar tu setakat tadi setakat untuk kehidupan. Maka yang belajar ada hala tuju ni terpaksa pergi masjid jauh pulaknya. Orang kampung pun pelik. Kenapa kamu ni tiap-tiap malam tak ada? Zuhur ada, asar ada, malam hilang. Malam hilang. Tak ada kampung. Ini hak mana hak berjemaah ni waktu lah ni. Malam tak ada. Kamu pergi ke mana? Malam-malam tak ada. Siang hari ada. Malam tak ada. Pergi belajar satu-satu masjid tempat yang jauh. Kan kampung kita kuliah tiap-tiap malam. Ceramah dia kata. Dah cukup lah. Hak tak ada ahli tuju tu. Hak sama-sama tak ada ahli tuju. Yang mengajar pun tidak ada ahli tuju. Yang belajar pun sama. Dia tak faham lah. Hak ni terpaksa lah pergi masjid jauh-jauh. Kerana nak belajar ikut susunan dia dan ikut keutamaan dia. Tapi yang ramanya hak mari tu tak ada ahli tuju, ikut jalan orang mengajar. Atau orang mengajar tu kata besar tu. Orang yang mengajar, dia belajar dulu betul dengan aturan utama ilmu. Dia mengajar betul dengan aturan utama ilmu. Orang yang belajar tak ada ahli tuju, alhamdulillah. Akhirnya terbukalah dianya. Tahulah nak belajar hak ni dulu, hak ni pula, susun dia macam mana, keutamaan dia macam mana. Itu kata besar sekalinya tanggungjawab orang yang mengajar. Kena tengok tempat tu macam mana. Tempat tu macam mana. Fardhu tauhid pada ada kedok. Tak ada. Mula hak tu. Jangan ambil fardhu fiqh. Jangan ambil fardhu tasawuf. Ada tak ilmu tauhid? Tak ada. Mulai dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid ada dah. Ilmu fiqh kurang. Ambil ilmu fiqh. Ada tiga-tiga. Tu pulang pada orang ajar lah. Itu mudah. Kalau pergi satu masjid, cipak 20 ada dah. Bab fiqh semayang ada dah. Fardhu tasawuf ada dah. Orang mengajar ikut anda dia lah. Nak tengok hak mana hak nak kena tekan tambahan. Penekanan tambahan. Jadi mudah. Orang mengajar pun mudah. Pandai ni. Jangan pergi satu tempat fardhu tauhid pun tak ada. Digambil fardhu fiqh. Fardhu tauhid fiqh tauhid fiqh pun tak ada. Digambil tasawuf. Fardhu tauhid tak ada, fardhu fiqh tak ada, fardhu tasawuf pun tak ada. Digambil tasawuf tinggi-tinggi. Tu bukan. Tu bukan guru yang sebenar tu. Mengaji kita hakikat kan. Tempat tu fardhu tauhid tak ada. Fardhu fiqh tak ada. Fardhu tasawuf tak ada. Digambil tasawuf tinggi-tinggi. Itu guru yang sesat, bukan guru yang sebenar. Tauhid tasawuf tinggi-tinggi itu sesat. Dak, guru yang bawa tu sesat. Mana tu? Dia tak tahu nak letak. Sebab apa? Sebab dia belajar dulu pun sesat juga. Itu je lah. Ni akhir zaman. Maka Ghazali kata akabah ilmu, akabah yang sangat sukar. Ni boleh bukti depan mata sekarang. Masjid besar-besar, tempat besar-besar, ahli jemaah dia ratus-ratus. Bukan macam kita duduk kampung Terengganu ni. Ahli jemaah ratus ribu.
Tengok jadual kuliah, fardu ain tauhid tak ada, fardu ain fiqh tak ada, fardu tasawuf tak ada. Tengok-tengok fiqh muamalah. Fiqh muamalah. Fiqh ibadat sembahyang tak ada, taharah sembahyang tak ada. Tengok-tengok tasawuf ada sekali sebulan. Kita apa? Kita hikam, bukan fardu ain. Lepas tu malam lain ceramah. Ada ni. Orang panggil apa ni? Kuliah banyak tapi salah jalan macam dia kata. Jadi tercengang tak tahu hala tuju. Yang atu kuliah, yang berkuliah ustaz, yang tukang dengar semua kitanya ke mahsyar belaka. Kita nak buat perkara agama ni kena ikut susunan dia molek. Kita nak perkara agama ni, ini bukan belajar ilmu dunia. Tapi ilmu dunia kita tak bimbang. Sebab ilmu dunia dia akan susun ikut silibus dia. Dia ada buku dia ikut tertib molek. Kalau ilmu dunia dia tak lompat-lompat. Ilmu dia tidak lompat satu peringkat. Ini ilmu agama ni. Macam mana susunan dia. Ada ni, kita belajar agama, kena ikut garis hukum agama. Bukan ikut sedak kita. Oh, saya mari nak mengajar, tak. Di situ perlu apa? Fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Tapi yang nak menyampaikan yang belajar. Jangan kerana orang-orang beri. Oleh kerana saya baca tauhid, saya baca lah. Dia baca buku kitab tauhid, macam baca buku fadilah. Baca sebaca-baca, sebab dia sendiri pun tak belajar. Dia sendiri pun sesat dah. Orang nak beri juga kitab fiqh, ambil lah kitab fiqh. Sekali baca 2 muka surat, 3 muka surat. Baca kitab fiqh. Orang baca sungguh. Sebab apa? Dia pun tak belajar. Dia pun sesat. Ni. Faham tak ni? Ini bicara bab akabah ilmu. Kemudian hak boleh belajar pula terhenti setengah jalan, menyesal jadinya. Dan orang yang menjalan dia, yang menjalani akabah ilmu, orang yang belajar ni, diputus akan dia, diselesaikan akan dia akan akabah ilmu ni. Selesai akabah ilmu, fardu ain lah sekurang-kurangnya. Di dalam masa yang sedikit, masa sekejap aja. Alhamdulillah, dia belajar molek-molek, tertib ilmu dia jaga, ketama ilmu dia jaga, maka dia kata selesailah, diputus akan dia, diselesaikan akan akabah ilmu dalam masa yang sedikit. Dan yang lainnya berulang-ulang padanya pada menjalani jalan akabah ilmu ni 70 tahun macam dia kata. Belajar 70 tahun baru selesai. Daripada muda waktu belajar, ustaz barulah lepas fardu ain. Dah belajar bila makcik? Belajar lama dah, belah tahun dah belajar. Baru selesai. Ada orang macam kata ni 70 tahun ni baru selesai. Ada orang yang dalam masa yang sedikit, dalam masa yang sekejap, dapat diputuskan, dapat diselesaikan akabah ilmu. Mana? Sebab apa? Hak dapat selesai tu sebab dia ikut tertib molek, sudah molek. Tuawi ke dia pula, otak dia cerdik. Gitulah. Hak ning ni dia belajar fardu ain juga. Tapi jenis lambat nak boleh faham. Tu. Dan masa 70 tahun baru selesai. Bukan 70 tahun sungguh ni. Ni cerita mana ada orang yang boleh menyelesaikan. Orang ni menjalani jalan ilmu. Memang dia belajar. Belajar fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Memang dia belajar ikut susunan dan keutamaan. Bila orang ni boleh menyelesaikan. Ada yang dalam masa yang sedikit. Sekejap je. Ada lah dalam masa yang lama. Itu masuk 70 tahun. Ada ni. Hak belajar betul ni. Hak menjalani jalan ilmu betul. Tapi ada yang cepat, ada yang lambat. Tak, sebab ilmu ni, hak fardu ain ni kita nak beres sungguh-sungguh. Sebab bila ilmu kita selesai, fardu ain tauhid beres, fardu ain fiqh tasawuf beres,
Mana kita jadi lega, mana tak lega. Fokus kepada amal, kemudian sama ada kita nak mengulangi ke fardu ain, sama ada kita nak mendalami fardu kifayah, sama ada kita jadi terlampau banyak halangan, sibuk sangat, kita nak tangguh belajar sementara. Tak apalah, sebab kita sudah selesai, merdeka dah kitanya. Selesai dah belajar fardu ain. Biar pasti gitu. Lepas selesai, terpulang pada kita. Nak mengulangi. Nak mendalami fardu kifayah, mendalami. Tak ada apa. Hak selesai fardu ain ni lah saya sebut sama-sama ni. Sebelum balik mak ayah yang selesaikan ajar. Anak balik yang mau 15 tahun, nak belajar apa? Nak belajar ilmu dunia. Belajarlah tinggi mana pun. Siapa langit ijaz? Pandai langit ijaz? Siapa langit ijaz sekalipun, bebas. Belajar. Sebab apa? Sebab anak ni sudah dilengkapkan dengan ilmu agama yang secukupnya. Fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu tasawuf. Bukan ilmu agama secukupnya. Anak pandai baca Quran, anak khatam Quran. Malam-malam mak ayah baca Al-Quran, tadabbur makna dia kata. Ini bukan. Pandai ni. Jangan. Ada orang komen dia kata, ada masjid mengajar. Dia, anak dia baca Quran luar. Ayah dengan anak baca Quran luar. Ada orang mengajar, mak dia mengajar anak dia baca Quran. Dalam masjid, tepi orang duduk belajar. Orang duduk mengajar ni. Mengajar kitab Faridah pula. Fardu ain tauhid. Dia kata ada orang perempuan, dia mengajar Quran kepada anak dia. Di tepi orang tu duduk belajar kitab. Dia buat apa gitu sebenarnya? Ini sesak belakang ni. Dia sendiri pun tak belajar. Anak dia pun ajar lah. Ajar apa ni? Ajar tanpa adab. Tanpa adab lah. Orang duduk belajar kitab semua ni. Dia pun bawa ni. Kita ngaji Quran sini. Kalau nak ajar anak dia ngaji Quran, ajar rumah lah. Main masjid apa. Ni panggil apa? Ni panggil. Adakah nampak macam orang tak betul? Orang comel. Bukan orang tak betul. Orang tak siamang tu tak cakap pula. Ni mana apa ni? Pelik. Pemahaman pelik. Tak kenal agama. Boleh orang mengajar, dia mengajar anak kita baca Quran. Tak kata orang ni. Hak tu kalau pihak masjid jumpa, panggil dia punya bapak tu masuk dalam bilik. Counseling. Jangan nasihat depan anak dia. Jatuh maruh dia pula. Panggil. Kita nak counseling sikit. Yang awak buat di masjid kami seumpam tu kenapa? Orang mengajar dalam tu mengajar sains matematik ke? Mengajar agama, dia mengajar fardu ain ke tidak? Dia mengajar salah ke? Yang kamu duduk luar mengajar Quran pada anak kamu ni. Mana fardu ain, mana fardu kifayah, mana hak sunat? Pada ni. Memang dulu tua faham. Ilmu agama secukupnya, khatam Quran. Dah. Fani secukupnya, ilmu agama secukupnya, fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Sebelum balik selesai. Lepas balik anak bebas. Sebab apa? Sudah memutuskan, sudah menyelesaikan ilmu fardu ain sekurang-kurangnya. Tapi umumnya tidak. Belajarnya kemudian. Belajar kemudian ni lah. Ada yang dapat memutuskan, dapat menyelesaikan dalam masa yang sedikit sekejap. Ada yang dalam masa yang lama. 70 tahun kata Mazali. 70 tahun ni masa yang lama. Dan segala pekerjaan itu, apa yang berlaku ni? Hak berpaling daripada ilmu, jadi sesat. Hak menjalani ilmu, jadi salah jalan. Hak dapat menyelesaikan ilmu dalam masa yang sekejap, dalam masa yang lama. Segala pekerjaan itu, sekaliannya dengan tangan, jadi dengan rentahan Allah Azza wa Jalla. Bahagia masing-masing. Bahagia syurga, celaka neraka, ketetapan azali yang mustahil berubah sama sekali. Apa yang Mazali sebut ni, hak betul, hak salah, apa semua ni, semuanya di bawah rentahan Allah Subhanahu wa taala. Itu pada hakiki dia. Adapun manfaat ilmu, maka atas barang yang kami sebut akan dia, daripada sangat hajat hamba itu kepadanya, kepada ilmu. Terdahulu Mazali kata manfaat ilmu amat banyak. Apa manfaat dia?
Kemudian mudarat ilmu amat banyak. Adik kan cerita di bawah tu. Apakah mudarat ilmu pula? Manfaat ilmu amat banyak. Adik akan nak cerita manfaat ilmu. Dan mudarat ilmu pun amat banyak. Adik akan cerita kemudian. Apakah mudarat ketika belajar ilmu agama? Ini kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.